Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk program tuition online Perlis Mengaji di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Saya Cikgu Sharifah Aziah, Guru Cemerlang Sains dari SK Sena Perlis untuk slot Sains UPSR. So hari ini kita akan memfokuskan tentang penguasaan fakta melalui lagu untuk topik gerhana, topik sains tahun 6. Terlebih dahulu, mari kita lihat standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu murid kuasai untuk topik ini. Okey, so cikgu pendekkan, okey, kesimpulannya fokus untuk topik gerhana ialah, okey, banyak ni. Pertama, kamu mesti mengetahui ada berapa jenis gerhana, okay, bila gerhana itu berlaku, mengapa dan bagaimana gerhana itu boleh berlaku, apakah sifat cahaya yang menyebabkan gerhana berlaku, kedudukan bumi, bulan dan matahari ketika gerhana berlaku, serta kesan atau pemerhatian terhadap persekitaran ataupun kehidupan semasa gerhana berlaku. Aktiviti kita pada hari ini seperti biasa, kita akan menyanyi, okay, dan kita juga akan mencari maklumat atau isi penting dalam ayat panjang melalui nota lirik yang cikgu sediakan dan dengan bantuan buku teks. Kedua, kita akan melihat cara untuk membina pengurusan grafik bagi topik gerhana ini, dan akhir sekali insya-Allah kita akan menjawab kuis ringkas bagi topik gerhana. Jadi untuk topik ini, memandangkan ia adalah topik baru yang belum kita belajar, cikgu harap kita akan dapat cover satu topik terus dalam masa 1 jam ini. So apa yang kamu perlukan adalah buku teks, sains tahun 6, dan kamu boleh rujuk muka surat 163 hingga 173. Selain itu, ya, seperti biasa, mata kamu, telinga kamu untuk mendengar, tangan kamu, serta mulut kamu dengan tersenyum. Dan hari ini cikgu jamu kamu dengan dalgona coffee, coffee yang viral. Pilih nak yang mana. So ini adalah apa yang perlu kamu tahu seperti tadi. Jadi kita akan mulakan dengan video lirik, kamu boleh nyanyi bersama-sama. Di mana untuk topik ini cikgu telah memilih salah satu lagu popular yang dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhaliza, Anta Pemana. So cikgu namakan lagu ini sebagai Anta Gerhana. So boleh sama-sama nyanyi.
Okey. Boleh jenguk-jenguk dan subscribe channel YouTube Cikgu Sharifah Azia untuk lebih banyak video Okey, terlebih dahulu Cikgu minta maaf sebab video tu dia ada lagu Kahoot dekat belakang lupa nak off sound. Okey. Kejap nampaknya nak kena buka untuk Kahoot tu dulu. Sini. Mana? Sini. Okey. Alright. Mana tak? Okey. Alright. So, daripada apa yang kita telah nyanyikan, daripada lirik tersebut, kita cari ada berapa jenis gerhana yang perlu kita tahu. Baik, sila rujuk lirik lagu cikgu, nota lirik yang telah cikgu sediakan. Jika kamu perasan, untuk bahagian yang pertama, adalah tentang satu gerhana iaitu gerhana bulan. Yang kedua, bahagian yang kedua adalah maklumat tentang gerhana matahari. Manakala yang ketiga pula adalah tentang cara untuk memerhatikan gerhana dan persoalan, adakah kita dapat memerhatikan gerhana ini setiap hari atau setiap bulan. Jadi, dapat tak maklumat yang kita cari iaitu ada berapa jenis gerhana di sini? So kita pun tahu, gerhana ada dua. Yang pertama adalah gerhana bulan dan yang kedua ialah gerhana matahari. Okey, kita bincangkan tentang gerhana bulan terlebih dahulu. Alright. Cikgu nyanyi sikit Bukan nyanyi sikit, nyanyi banyak. Oh, fenomena semula jadi, ia berlaku jarang sekali. Bagaikan mimpi, tapi realiti. Okey, so dekat sini apa perkataan ataupun kata kunci yang kita nampak adalah gerhana merupakan fenomena semula jadi yang jarang sekali berlaku. Dia tak berlaku setiap hari, dia tak berlaku setiap bulan. Dia hanya berlaku jarang-jarang sekali. Mengapa dan kenapa? Okey, nanti kita akan bincangkan untuk kemudian Okey. Gerhana bulan di malam hari, bulan purnama ia terjadi. Kemana, oh purnama pergi, hilang dilindungi. Okey, so sekarang kita dapat tentang maklumat gerhana bulan. Bilakah gerhana bulan berlaku? Dan apakah fasa bulan ketika gerhana bulan berlaku? Dapat tak maklumat di situ? Okey, kita nampak ada perkataan malam. Dia hanya berlaku pada waktu malam. Logiknya bulan kita nampak pada waktu malam. Dan fasa bulan yang ada ataupun yang dapat kita lihat ketika gerhana bulan berlaku ialah fasa bulan purnama. Di mana kita nampak bulan purnama ni mula-mulanya bulat dan cerah. Kemudian ditutupi oleh sesuatu sehingga hilang. Dia menghilang. Dan kemudian dia ada balik. Kemanakah purnama itu pergi? Dia telah hilang dilindungi. Dilindungi oleh siapa? Mari kita lihat. Petikan dalam buku teks tentang gerhana bulan. Gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. So daripada ayat tersebut, dapat tak jawapan? Adakah kamu dapat mencari maklumat di dalam ayat tersebut? Ini adalah satu kemahiran yang perlu kita asah, yang perlu kita latih diri kita. Mencari maklumat di dalam ayat-ayat yang panjang. Jadi macam mana gerhana bulan berlaku? Apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. So kita dapat dah jawapan kita. Gerhana bulan berlaku pada waktu malam. Pada fasa bulan purnama. Dan mengapa gerhana berlaku? Kerana bulan melindungi,
bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Kita tahu bahawa bulan dia tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Okey, jadi dari mana datangnya cahaya bulan tersebut adalah dari pantulan cahaya matahari oleh bulan ke bumi. Daripada matahari, okey, cahaya pergi ke bulan dan bulan pantulkan ke bumi. So apa yang kita nampak sebenarnya adalah pantulan cahaya matahari oleh bulan. Jadi apakah sifat sifat cahaya yang menyebabkan gerhana ini? Ini merangkumi juga gerhana yang satu lagi, iaitu gerhana matahari. Sifat cahayanya satu. Okey. Lihat bahagian ini. Okey. Buku teks muka surat 168 okey, menerangkan tentang sifat cahaya yang menyebabkan gerhana. Cahaya matahari bergerak dalam garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bulan. So untuk tahun 4 kita belajar tentang sifat bahan, tentang lut sinar, lut cahaya, legap. Okey? Untuk tahun 5 kita belajar tentang tajuk cahaya dan sifat-sifat cahaya. Jadi di sini, okey, kita tahu bahawa bulan, bumi dan matahari adalah objek legap. So matahari dia mengeluarkan cahayanya, okey, dan cahaya itu bergerak dan dihalang oleh sesuatu objek. Okey, untuk gerhana bulan dia dihalang oleh bumi. Jadi bumi itu legap. Bila cahaya dihalang oleh objek legap, dia tak boleh lompat, dia tak boleh corner mana-mana untuk dia terus bergerak. Jadi dia akan dihalang di situ, maka terbentuklah bayang-bayang di belakang objek. Okey, jadi apakah sifat cahaya yang menyebabkan gerhana? Ya, cahaya bergerak lurus. Dan kita boleh tambah sedikit di bawah tu, dan tidak dapat menembusi objek legap. Okey. Seterusnya, bagaimana dengan kedudukan bumi, bulan dan matahari ketika gerhana bulan berlaku? Okey, dia ada syarat dia. Dia ada syarat di mana? Okey, kita tengok di sini. Alright. Kenapa cikgu utarakan soalan tersebut? Ini adalah soalan UPSR 2019, ada dialog. Okey, perbualan berkaitan tentang gerhana matahari dan fasa-fasa bulan. Kedua-duanya ada kaitan. Okey, Lina cakap, kejadian gerhana matahari hanya akan berlaku pada fasa anak bulan. Nadia pula cakap, saya fikir gerhana matahari berlaku pada fasa bulan purnama. Okey, dan soalan di sini, berdasarkan perbualan di atas, pernyataan Lina adalah betul. Mengapa? Jadi kita tengok semula dialog Lina. Lina kata gerhana matahari hanya akan berlaku pada fasa anak bulan. Jadi kamu kena tahu. Okey? Bagaimana nak menjawab soalan yang macam ni? Okey, pentingnya kamu mengetahui kedudukan antara bumi, bulan dan matahari yang menyebabkan kejadian gerhana bulan. So di sini. Okey? Bulan, bumi dan matahari di garisan lurus. 2 poin untuk menjawab soalan ini, iaitu bulan, bumi dan matahari di garisan lurus. Pertama, kedudukan bulan, bumi dan matahari kena betul, tak boleh terbalik. Okey, dia macam ni. Jangan keliru. Okey, antara gerhana bulan dengan gerhana matahari, okey, paling senang kalau kamu diminta untuk melukis atau melakarkan kedudukan bumi, bulan dan matahari ketika gerhana. Okey, first kali kamu lukis matahari dulu, mesti duduk tepi. Kenapa? Sebab matahari dia tidak bergerak. Jadi dia tak akan lindung, dia tak akan halang siapa-siapa pun. Jadi, okey, lukis matahari dulu. Maknanya antara bulan dengan bumi je, siapa yang nak duduk tengah. Jadi kalau gerhana bulan, bulan dihalang. Okey, bulan takkan dihalang oleh matahari, okey, tapi tinggal satu je lah, bulan dihalang oleh bumi. Jadi yang menghalang biasanya akan duduk di tengah. Okey, so kedudukan kita tu kita kena tulis dengan betul okey, sebab kalau terbalik, kalau misalnya kamu kata bumi, bulan dan matahari di garisan lurus, kamu sebutkan bumi dulu dan bulan di tengah-tengah, maka jawapan kamu tidak akan diterima sebab kedudukan tu tak betul. Okey, so apa kita punya poin yang kita dapat di sini? Okey, seluruhnya nah. Bulan, bumi dan matahari di garisan lurus. Dan bagaimana cara nak ingat? Okey. Okey, lan buma. Okey, gerhana bulan, lan, buma. Lan untuk bulan, bu untuk bumi dan ma untuk matahari. So gerhana bulan dia start dengan bulan, okey, bumi, seterusnya matahari.
Okey. So, itu jawapan dia. Ketika gerhana bulan, bumi dan matahari berada pada satu garis lurus. Wajib letak pada satu garis lurus. Okey. Seterusnya, apakah kesan gerhana ataupun apakah pemerhatian yang dapat kita perhatikan ketika berlakunya gerhana? Sama ada pada persekitaran ataupun pada kehidupan di bumi. Okey? Andai bulan dilindungi bumi, kecerahannya semakin berkurang, tapi akan menyinar kembali, hanya berlaku beberapa jam sehari sahaja. Okey, so kalau bulan dilindungi bumi, okey, apa yang akan dapat kita perhatikan? Persekitaran kita pada waktu malam memang gelap, jadi kita tak tengok perhati keliling kita. Apa yang kita akan perhatikan adalah tentang bulan tersebut. Okey, kita nampak, kita perhatikan tentang bulan. Jadi apa di sini yang kita nampak? Kecerahan bulan semakin berkurang. Mula-mula kita tahu bulan purnama dia bulat dan dia sangat cerah. Tapi lama-lama dia dihalang oleh bayang-bayang bumi dan of course kecerahannya semakin berkurang. Dan lepas bumi dah tak halang lagi bulan, so kecerahannya kembali cerah kembali Okey. Tu, tapi akan menyinar kembali. Dan dia hanya berlaku beberapa jam sahaja, satu hari sahaja. So ini beza antara fasa-fasa bulan dengan gerhana bulan. Kalau kamu nak tahu soalan topik itu tentang apa, okey, kalau kamu nampak dia punya eksperimen itu hanya berlangsung sehari sahaja, di mana PM-nya adalah waktu penyiasatan, maka itu adalah tajuk gerhana. Tetapi kalau fasa bulan biasanya dia akan banyak hari fasa bulan ni berlaku setiap hari selama sebulan dan dia akan berulang setiap bulan. Itu fasa bulan dan biasanya PM dia adalah bilangan hari ataupun tarikh penyiasatan. Okey, so ketika gerhana bulan, kamu boleh gunakan kecerahan bulan ataupun saiz bulan. Okey, berkurang dan kemudian bertambah kembali. Ini untuk sepanjang proses gerhana berlaku. Okey. Kita bincangkan pula tentang gerhana matahari. Okey, dah settle tentang gerhana bulan, sekarang kita lihat pula bagaimana tentang gerhana matahari. Bilakah gerhana matahari berlaku? Pada fasa bulan apakah gerhana matahari berlaku dan mengapa gerhana matahari itu berlaku? Okey. Ada gerhana di siang hari, itulah gerhana matahari. Kemana, kemana, oh kau matahari, bulan melindungi. So, gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Logiknya, waktu siang kita nampak matahari. Matahari tak ada pada waktu malam. So, dia berlaku pada waktu siang. Okey. Dan kita nampak matahari itu bulat dan cerah. Okey, tapi lepas tu dia dihalang oleh sesuatu dan menjadi semakin gelap. Dan lepas objek yang menghalang itu beredar, dia jadi cerah kembali. Kemana perginya matahari tersebut? Okey, bulan melindungi. Okey, bulan ni dia kata tadi dia kena lindung, sekarang dia pula nak lindung. Okey Alright, so fasa bulan apakah berlakunya gerhana matahari? Cuba kamu lihat ayat di dalam buku teks ini. Okey, abaikan yang colour hitam-hitam tu. Okey, sebab maklumatnya di tempat lain. Okey, dapat tak cari jawapan? Pada fasa bulan apakah gerhana matahari berlaku? Okey, dapat Fasa anak bulan. Kita dah belajar untuk tajuk fasa-fasa bulan di mana kedudukan bulan berada di tengah-tengah antara bumi dengan matahari. Okey, so gerhana matahari berlaku pada waktu siang, fasa anak bulan.
Dan bagaimana gerhana berlaku? Gerhana matahari ini berlaku bagaimana? Okey, gerhana matahari akan berlaku apabila bulan melindungi bumi daripada cahaya matahari, sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya. Okey, saiz bulan adalah lebih kecil dari matahari, maka bayang-bayang bulan yang terbentuk adalah kecil dan tidak cukup besar untuk menutupi keseluruhan bumi. Okey, untuk yang ni, cuba cari maklumat bagaimana berlakunya gerhana matahari. Okey, kalau tadi bulan dihalang oleh bumi, sekarang ni bulan pula melindungi bumi daripada menerima cahaya matahari. Kamu juga boleh kata, bulan menghalang matahari atau bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Sebab tu bumi kita jadi gelap. Okey. Alright. Bagaimana pula dengan kedudukan bumi, bulan dan matahari ketika gerhana matahari? Okey, ada beza antara gerhana bulan dengan gerhana matahari. Sebab tu kamu tak boleh terbalik. Okey. Bumi, bulan dan matahari di garisan lurus. Okey, so sama juga mesti berada di garisan lurus, pada garis lurus. Itu syarat berlakunya gerhana. Okey, tetapi kita lihat kedudukan di sini. Okey. Sekarang ni bulan duduk tengah. Okey, tadi bulan dihalang. So bulan duduk tepi, bumi duduk tengah. Sekarang ni bulan pula yang menghalang. Okey? Dendam ni bulan ni, tak baik dendam-dendam. Tapi itulah benda yang semula jadi berlaku. Alright. So di mana bulan menghalang bumi daripada menerima cahaya matahari, ataupun bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Dan bagaimana kita nak ingat kedudukan ini? Okey, kalau tadi lan buma, sekarang ni kita guna bum buma. Okey, bum. Bum untuk bumi, bu untuk bulan, ma untuk matahari. Okey, ketika gerhana matahari, bumi, bulan dan matahari berada pada satu garis lurus. Okey, bila kamu diminta melakarkan, melakarkan kedudukan bumi, bulan dan matahari ketika berlakunya gerhana, ada dua benda yang kena ingat. Pertama, kedudukan bumi, bulan dan matahari kena betul. Dan mesti berada pada garis lurus. Tak boleh terbalik. Dan yang kedua, kamu haruslah melukis mengikut saiz yang betul. Iaitu matahari mesti paling besar, bumi sederhana dan yang paling kecil adalah bulan. Jangan lukis sama besar, nanti akan salah. Dan apakah kesan gerhana kepada kehidupan atau persekitaran? Kita lihat. Andai bulan halangi matahari, kecerahan bumi makin berkurang, gerhana penuh bagai waktu malam, tapi berlaku cuma beberapa minit sahaja. So, kalau bulan halangi matahari, apakah yang dapat kita perhatikan? Persekitaran kita cerah mula-mulanya, tetapi apabila matahari dihalang oleh bulan, cahaya matahari tak sampai ke bumi, maka kecerahan bumi kita akan nampak semakin berkurang. Tapi dia tak berkurang dan gelap selama-lamanya lah. Apabila gerhana penuh berlaku, maknanya bulan dia betul-betul berada di tengah-tengah, dia menghalang matahari sepenuhnya. So cahaya matahari akan dihalang sepenuhnya daripada sampai ke bumi macam waktu malam. Itu adalah ketika berlakunya gerhana penuh. Tapi dan kita tahu bahawa bulan dia sentiasa beredar. Jadi selepas saja bulan beredar, so keadaan bumi atau kecerahan bumi dia akan menjadi kembali cerah. Dan fenomena gerhana matahari ni dia hanya berlaku atau berlangsung hanya beberapa minit sahaja. Kenapa lebih singkat daripada gerhana bulan? Jawapan dia. Gerhana matahari ni yang menghalangnya tu adalah bulan. Bulan halang matahari. Ataupun bulan halang bumi daripada menerima cahaya matahari.
matahari. So bulan tu dia kecil. So kenapa berlaku singkat saja? Kerana bulan lebih kecil daripada matahari. Okey. Tetapi kenapa pula gerhana bulan dia berlangsung lebih lama? Okey, yang menghalangnya adalah bumi. Okey, bumi menghalang bulan dan bumi dia lebih besar daripada bulan. Sebab tu dia mengambil masa yang lebih lama. Itu perbezaan antara gerhana bulan dengan gerhana matahari. Okey, ini adalah video time lapse yang direkodkan di Nebraska. Okey, sepanjang kejadian gerhana matahari penuh berlaku. Kita ada dua jenis gerhana matahari. Pertama, gerhana matahari penuh di mana matahari dihalang sepenuhnya oleh bulan. Okey, satu lagi gerhana matahari separa di mana hanya dihalang separuh saja. Okey. Ini berlakunya gerhana penuh. Kamu boleh nampak korona di situ, cincin cahaya. Okey, persekitaran menjadi gelap dan lepas tu dia cerah kembali. So, ketika gerhana matahari, ini pemerhatian kamu boleh katakan tentang kecerahan bumi ataupun kecerahan persekitaran. Boleh juga kalau nak sebut kecerahan matahari. Berkurang dan kemudian bertambah kembali. Okey. Yang kedua, selain daripada kecerahan, kita juga boleh mengukur sesuatu guna termometer. Okey, iaitu suhu. Suhu bumi ataupun suhu persekitaran. Okey, di mana kita tahu matahari selain dia membekalkan cahaya, dia juga membekalkan tenaga haba pada kita. Dan kenapa kita rasa panas? Sebab ada banyak haba yang sampai ke bumi dari matahari. So, bila matahari dihalang, okey, haba pun akan turut dihalang daripada sampai ke bumi. Jadi, ketika itu suhu persekitaran kita berkurang, menurun. Tapi lepas saja bulan beredar, okey, matahari kembali menyinar, so kita akan dapat semula cahaya serta haba tu, so suhu bumi akan kembali meningkat. Okey, bagaimana nak memerhatikan gerhana? Dia ada cara dia. Kalau untuk gerhana bulan tak ada masalah, kamu boleh terus melihat ke arah bulan tersebut. Kenapa? Kerana itu adalah hanya pantulan cahaya matahari oleh bulan. Maksudnya kita tak tengok secara direct cahaya tersebut. Okey. Tetapi kalau kita nak tengok gerhana matahari, matahari yang mengeluarkan cahayanya tu, kita tak boleh tengok direct sebab dia akan merosakkan mata. Okey. Okey, jika ingin memerhatikan gerhana, gunalah alat penapis lindungi mata. Okey. Alright. So macam mana nak memerhatikan gerhana matahari? Okey. Gunalah alat penapis ataupun alat penuras. Apa tujuannya? Adalah untuk melindungi mata kita daripada rosak ataupun buta. So kita tengok, okey, ini adalah contoh cermin mata khas yang mengandungi alat penapis ataupun alat penuras. So kalau kita nak tengok, guna spek mata ni kita boleh tengok terus ke matahari kerana dia dah ada penapis untuk melindungi mata kita. Selain tu, okey, kita juga boleh gunakan teleskop. Tapi pada teleskop itu juga turut dipasang alat penapis ataupun penuras. So kita akan nampak imej gerhana berlaku di sini. Di sini kita boleh nampak. Ni adik ni dia bahaya ni, bahaya. Dia tengok direct tu mata dia boleh rosak tu. Okey. Okey, selain itu kita juga boleh isikan air di dalam besen dan melihat melalui pantulan cahaya menerusi air tersebut. So kita tak lihat direct, kita tak lihat terus ke arah matahari, kita hanya melihatkan melalui pantulan cahaya. Okay. Adakah gerhana berlaku setiap hari?
Soalan ini pernah diajukan dalam UPSR Kertas 2 tahun 2016. Soalannya, adakah fenomena pada Rajah 3 gerhana akan berulang di bandar S pada keesokan harinya? Tandakan right pada kotak di bawah, ya atau tidak, dan berikan alasan. Ini adalah soalan kebat menilai, di mana kamu kena memilih, kamu kena mempertimbangkan dan kamu kena memberikan alasan kenapa kamu memilih ya ataupun tidak. So di sini, menjawab soalan tu berdasarkan lirik lagu tu. Okey, persoalan. Oh gerhana, dapatkah ku perhati? Oh gerhana, kau keesokan hari. Tidak mungkin terjadi, karena bulan dan bumi mengelilingi matahari. Sesekali terjadi. So, soalan dia, dapatkah kita perhatikan gerhana pada keesokan hari? So, jawapannya tidak mungkin. Okey, kenapa tidak mungkin? Jawapan dia apa? Kerana bulan dan bumi mengelilingi matahari. Itu jawapan dia. Okey, salah satu jawapan. So, di sini apa agaknya jawapan kamu? Tidak, dah dapat satu markah. Okey, berikan alasan. Ini salah satu jawapan dia. Kerana bulan dan bumi beredar ataupun mengelilingi matahari. Okey. So, apakah perbezaan antara gerhana dengan fasa bulan? Ini selalu menjadi persoalan dan selalu menjadi kekeliruan di kalangan murid-murid. So, kita tengok di sini. Okey. Okey. Kita tahu bahawa bulan beredar mengelilingi bumi. Okey. Orbit bulan sengit tau. Dia sengit. Okey, tapi semasa dia beredar tu, orbit dia tu macam terumbang-ambing gitu. Okey. Alright. Nak pastikan orbit dia tu berada tepat ataupun tegak. Okey, kita tengok lagi sekali gini. Orbit dia sengit. Okey, tapi dia sentiasa mengelilingi bulan. Okey, so fasa bulan kita akan dapat lihat selalulah setiap bulan. Tetapi, ini. Sekejap Nak pastikan orbit bulan itu berada lurus. Lurus tu, yang tu jarang-jarang sekali berlaku. Dan ketika itulah berlakunya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Okey, ulang lagi sekali. Nak pastikan orbit itu lurus. Macam ni. So, bila dia lurus macam ni, okey, barulah berlakunya gerhana. Okey, tetapi kalau fasa bulan macam anak bulan dengan fasa bulan purnama, dia tak perlu orbit yang lurus begini. Okey, sengit pun tak apa selagi macam bulan berada di tengah tu, okey, kita tetap akan memerhatikan fasa bulan anak bulan, kan? Okey, kalau dia duduk kat sini, bulan purnama. Okey, harap jelas dengan penerangan itu. Baik, ini dia. Okey, so macam ni. Okey. Dia tak berlakulah gerhana sebab orbit tu sengit. Tetapi apabila orbit itu berada pada kedudukan yang lurus, okey, dan bulan berada di tengah-tengah begini pada satu garis lurus, maka berlakulah gerhana. Okey. Mari kita lihat pula peringkat-peringkat gerhana. So ini adalah gerhana bulan. Okey, peringkat dengan kecerahan dia berbeza Di mana pada mula-mula apabila bulan tidak dihalang oleh apa-apa, itu kita panggil sebagai peringkat kosong lah, tak ada gerhana. Okay? Tetapi apabila bulan mula dihalang oleh bayang-bayang bumi, makin lama makin banyak, so kita panggil peringkat itu bertambah. Sehinggalah bulan dihalang sepenuhnya oleh bumi. Okey, ini kita panggil sebagai peringkat
muncaknya, berlaku gerhana bulan penuh. Dan selepas itu, okey, bulan akan kembali cerah, okey, kerana dia dah tidak dihalang. Okey, so peringkatnya berkurang. So di sini dia berbeza dengan corak atau pola perubahan bagi kecerahan. Kecerahan bulan berkurang, lepas tu dia bertambah. Tetapi kalau peringkat, dia bertambah, lepas tu dia berkurang. Okey, bagaimana pula dengan peringkat gerhana matahari? Sama juga sama juga. Peringkat mula-mula matahari memang cerah, tak dihalang oleh bulan. Okey, tetapi makin lama makin banyak bahagian yang dihalang oleh bulan. Okey, so peringkatnya bertambah sehinggalah gerhana matahari penuh di mana bulan menghalang sepenuhnya matahari. Okey? Ataupun bulan menghalang sepenuhnya bumi daripada menerima cahaya matahari. Dan pada ketika itu kamu boleh nampak satu cincin cahaya yang kita namakan sebagai korona. Okey, dan lepas tu apabila bulan beredar, okey, maka peringkat gerhana pun berkurang. Okey, bagaimana kita membina pengurusan grafik? Okey, kita dah berbincang, kita dah belajar tentang dua jenis gerhana ni. Apa yang kita kena tahu beza antara kedua-duanya serta maklumat-maklumat lah. Jadi cikgu cadangkan kamu membina jadual. Okey, dalam satu jadual itu letakkan isi-isi penting yang perlu kamu tahu. Okey, tentang gerhana bulan dan tentang gerhana matahari. Jadi nota kamu tu lengkap tentang kedua-dua jenis gerhana itu di dalam satu muka surat. Okey, ni contoh Okey, bila berlaku, okey, kalau gerhana bulan malam, gerhana matahari siang. Fasa bulan untuk gerhana bulan, bulan purnama, gerhana matahari anak bulan dan seterusnya. Okey. Kamu juga boleh menggunakan peta Eyting atau peta minda. Okey. Boleh kita guna ni proses pemikiran membanding beza ni, peta buih berganda. Kamu boleh gunakan yang ni. Tapi kalau kita rasa complicated atau rumit, kita boleh asingkan jadi peta buih. Okey, di mana kamu asingkan maklumat tentang gerhana bulan satu, lepas tu buat lagi satu peta buih tentang gerhana matahari. So ini cikgu bagi contoh untuk gerhana bulan. Macam ni. So lepas selesai je gerhana bulan, kamu boleh buat pula untuk gerhana matahari. Buat nota ni kalau boleh kita buat sendiri supaya lebih mudah maknanya kita faham. Kalau kita tak faham, maksudnya kita kena belajar lagi, okey, bagi faham. Kalau tak faham juga kena rujuk cikgu. Okey, sekarang ni medium ataupun perantaraan untuk kita mencari maklumat ni banyak Okey, WhatsApp ada, Telegram ada, Facebook pun ada. So macam-macam boleh guna. Instagram pun ada. Okey, let's Kahoot. Macam biasa, cikgu cuba untuk guna quizzes, tapi quizzes dia soalan tak muncul di skrin. Jadi yang tidak join quiz tu dia tak dapat baca soalan. Jadi cikgu teruskan untuk guna Kahoot. Okey, layari Google, type Kahoot. Okey, klik play. Masukkan game pin 5577842 dan klik enter. Okey, masukkan nama kamu dan sedia untuk menjawab kuis gerhana. Okey, good luck. Okey, jangan lupa 5577842. Okey. Okey, kita dah ada 65 orang. Dan terus bertambah. Okey, welcome to all. Mifza SKK, Irsyad, Luqmanul Hakim, Amelia Q. Yes, you are very cute. Okey, Wafa, welcome back. Okey, ada yang memang setia di sini, sentiasa join. Okey, macam biasa capaian Kahoot ini adalah berdasarkan kelajuan internet kita. Okey, Zulfa, SK Sena, welcome. Arif Mifzal, Sharifah, Aida, Lina Sena, Zulkifli, Dawina, Fazrik, Azmi, Mirza Paya. Ni, dah 144. Okey.
Okey, alright. 450. Okey, kita boleh sampai 200 Okey, cikgu terima sampai 200. Dan sedia, okey, sekarang ada 193, 94. Okey, sampai je 200 kita terus start Sedia. 3, 2, 1. Okey. Kuis gerhana. Soalan 1. Apakah sifat cahaya yang menyebabkan berlakunya gerhana? Merah, cahaya boleh dipantulkan. Biru, cahaya boleh dibiaskan. Kuning, cahaya bergerak lurus. Hijau, cahaya menembusi objek legap. Okey, 3, 2, 1. Okey, time's up. So, jawapannya ialah cahaya bergerak lurus. Okey, tahniah kepada 70 orang peserta yang berjaya menjawab dengan betul. Okey. Okey, Faikah mendahului. Okey, teruskan. Ready untuk soalan seterusnya. Soalan 2, betul atau salah? Gerhana matahari berlaku pada fasa bulan purnama. Betul atau salah? Gerhana matahari kena ingat siapa duduk tengah. Okey. 5 saat. Okey, masa dah habis. Okey. 85 orang berjaya menjawab dengan betul. Okey, jawapannya salah. Gerhana matahari berlaku semasa fasa anak bulan. Anak bulan dia duduk kat tengah-tengah bulan tu. Okey. Okey, kita lihat. Okey, Khairul dah mengatasi, diikuti dengan Nazirul dan Atiyah SRKSI. Okey, Haikal dan Farzana. Okey. Ready untuk soalan seterusnya? Soalan 3. Apakah jenis gerhana ini? Okey, sila lihat gambar. Okey, kedudukan bulan, bumi dan matahari. Okey, bumi di tengah-tengah. Adakah merah gerhana bulan, biru anak bulan, kuning gerhana matahari atau hijau bulan purnama? Apakah jenis gerhana ini? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, masa tamat. So, jawapannya adalah gerhana bulan. Tahniah kepada 83 orang yang berjaya menjawab dengan betul. Kita lihat siapa yang mendahului. Okey, Khairul masih mendahului. Okey, Luqmanul Hakim is the highest climber. Okey, next. Fenomena gerhana boleh diperhatikan setiap bulan. Betul atau salah? Biru betul, merah salah. So, gerhana ni kita boleh perhatikan setiap bulan. Betul ke salah? Okey, teruskan. Ada banyak masa tu. Okey, 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okey, masa tamat. Ada juga yang jawab salah tu. Okey, tapi tahniah 127 orang berjaya menjawab dengan betul. Jawapannya salah. Fenomena gerhana kita tak boleh perhatikan setiap bulan Okey, dia jarang-jarang sekali berlaku. Okey, tahniah Khairul masih mendahului. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Bagaimanakah fenomena gerhana bulan berlaku? Bagaimanakah fenomena gerhana bulan berlaku? Merah. Bulan, bumi dan matahari berada pada garis lurus. Biru, bumi, bulan dan matahari berada pada garis lurus. Kuning, bulan, matahari dan bumi berada pada garis lurus. Dan hijau, bumi, matahari dan bulan berada pada garis lurus. So, gerhana bulan siapa duduk tengah? Pastikan ayat kita tu yang duduk tengah tu betul-betul
Okey. Tahniah 62 orang. Jawapannya adalah yang mana satu ni? Cikgu terklik dua lah pula. Jawapan dia kalau fenomena gerhana, siapa duduk tengah? Bumi duduk tengah. So jawapannya adalah yang merah 62 orang ni yang betul. Okey. Kita teruskan. Alright. Apakah fenomena yang diperhatikan di bawah? Okey, lihat Raja. Bumi, bulan dan matahari berada pada satu garis lurus tu. Okey. Apakah fenomenanya? Merah, cahaya bergerak lurus. Biru, gerhana bulan. Kuning, gerhana matahari. Hijau, cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Jadi apa jawapannya? Dia tanya fenomena tau. Fenomena ni adalah kejadian. 3, 2, 1. Habis. So jawapan adalah gerhana matahari di mana bulan berada di tengah-tengah. Okey, tahniah 77 orang. Kita lihat siapa yang mendahului. Okey, Farzana telah mengatasi Khairul. Khairul jangan putus asa, yang lain-lain pun teruskan. Okey, dengan soalan berikutnya. Apakah corak atau pola perubahan bagi peringkat gerhana matahari yang diperhatikan di bawah? Daripada awal sampai habis gerhana, apakah peringkatnya? Merah berkurang, biru bertambah, kuning berkurang, bertambah, hijau bertambah, berkurang. Ingat ini tentang peringkat gerhana. Jangan keliru dengan kecerahan persekitaran tu. Okey, so jawapan dia peringkat dia bertambah kemudian berkurang. Okey, tahniah kepada Arisa. Okey, yang kedua Fatin SKFRM, Hana, Lukman Farish dan Arina STB. Okey, Tengku Budriah. Okey, seterusnya soalan akhir. Apakah yang dapat diperhatikan sepanjang fenomena gerhana matahari berlaku? Okey. Merah, kecerahan matahari berkurang. Biru, kecerahan bumi bertambah, kemudian berkurang. Kuning, saiz matahari berkurang. Dan hijau, suhu persekitaran menurun, kemudian meningkat kembali. So, ni semasa gerhana matahari. Okey, masa dah tamat. So, jawapannya adalah hijau. Suhu persekitaran menurun, kemudian meningkat kembali. Kenapa bukan merah? Kenapa bukan kecerahan matahari berkurang? Sebab ini adalah sepanjang fenomena gerhana berlaku. Daripada awal sampai akhir. Jadi, kita kena faham kehendak soalan tersebut. Okey, so mari kita lihat siapakah pemenang tempat ketiga. Arisa, tahniah. Salah satu tu. Okey, Aulia, tahniah. Tempat kedua, betul semua. Dan tempat pertama ialah Sharfa SKJ. Oh, Sekolah Kebahasaan Jejawi. Okey, tahniah. Jangan lupa hubungi cikgu untuk 3 orang ni. Sila hubungi cikgu untuk menuntut hadiah. Okey. Okey, tahniah. Baik. Okey, well done untuk semua yang telah mengikuti. Okey, jangan lupa slot keempat Sains UPSR. Okey, cikgu akan fokuskan bagaimana kita nak tackle KBAT. Okey, soalan-soalan KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi, pelbagai konstruk untuk kertas 1 dan 2 pada hari Rabu 8 April jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jangan lupa join channel Quiz Sains Online Cikgu melalui aplikasi Telegram. Okey, visit dan subscribe YouTube channel Cikgu, Cikgu Sharifah Azia. Okay, join grup Facebook Cikgu, Galeri Cikgu Sharifah Azia, serta lawati laman blog Cikgu a4science.blogspot.com. Akhir kata, okay, stay at home, duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners, perlis mengaji. Okay, untuk akhir sekali sebab tadi tu lagu tu ada gangguan kan? Jadi sekarang ni cikgu cuba untuk play tanpa lagu Okay. Sorry, tanpa bunyi Kahoot tadi tu.
Okey, boleh dengar lagi sekali ya. Okey, alright. Okey, betul noh.